What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. Alright guys, seperti mana yang aku janjikan yang tak terlunas sebelum ni. So lepas ni aku akan buat giveaway every week. So untuk menang kontes giveaway ni macam ni. Dalam video ni akan keluar beberapa huruf alfabet yang tak teratur. So korang kena susun huruf-huruf tu menjadi satu perkataan. Dan for sure perkataan tu mestilah lepas disusun dia ada kaitan dengan One Piece. So cara nak dapatkan giveaway tu adalah korang kena join group Telegram Koverto Fleet and be the first untuk guess the word kat dalam group tu. Dan korang wajib untuk follow, like dan share TikTok Kimis Koverto sekiranya korang adalah orang yang first meneka dengan betul. But tak follow, like and share TikTok Kimis Koverto, kemenangan anda akan dibatalkan. So happy hunting guys. Dan untuk second batch intake, kepada sesiapa yang still nak join Koverto Fantasy League, walaupun korang ketinggalan satu game week, tapi korang still berpeluang untuk menang. Sebab good news kepada yang nak join dan dah join, hadiah pemenang aku dah naikkan kepada tempat pertama RM500, kedua RM300, ketiga RM200, dan every week peserta yang meraih poin tertinggi akan mendapat free merchandise. Jom gang, join cepat-cepat. Korang boleh contact Marshall aku, Zul, seperti number tertera. Alright, dalam segmen teori nakama hari ni aku nak highlight satu teori yang dikongsikan daripada nakama kita, Hidayat. So teori ni dia ambil rujukan dari pelbagai source juga, dan aku rasa teori ni sangat-sangat cantik. So that's why aku hidangkan kat korang juga supaya kita dapat share pendapat kita masing-masing. Alright, let's proceed with nakama teori. Habis sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimis Koverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimis Koverto. Join group Telegram Koverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimis Koverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Koverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, di Kokoyashi Arc dengan Fishman Island Arc sahaja kita dah nampak ada banyak persamaan, dan beberapa persamaan yang kita boleh linkkan kat sini. Dekat Kokoyashi Arc, Luffy bebaskan Kokoyashi Village daripada Along, dan Luffy bebaskan Fishman Island daripada Horde. Dekat Fishman Island, Luffy jumpa dengan Shirahoshi yang memegang kuasa Poseidon, dan mungkin ini adalah hint yang Nami adalah pemegang kuasa Uranus. Semakin hari kita nampak bukan sahaja Nami pandai navigate kapal, tapi dia juga pandai kawal cuaca untuk bertempur. Dan sekarang pula Nami dah ada Zeus, jadi macam tak asing lagi kalau Nami adalah pemegang kuasa Uranus. Dan Shirahoshi ada cakap dekat Nami, walaupun kita tak pernah berjumpa, tapi rasa seperti dah berkawan lama dan rasa selesa untuk bercakap dengan Nami. So menurut Hidayat, dia cuba untuk kaitkan watak Nami ni dengan satu mitologi daripada 12 Olympian Greek, which is Aphrodite. Mitos dari Yunani memang tidak pernah luput dari sorotan masyarakat dunia, mulai dari Zeus, Titan, Apollo dan banyak lagi nama dewa yang memiliki perlambangan masing-masing. Kali ini aku nak ajak korang untuk tahu siapa itu Aphrodite dan kenapa nakama kita Hidayat ni kata Nami ada persamaan dengan Aphrodite. Jadi mari kita kaji dulu siapa itu Aphrodite. Menurut GreekGods.info, Aphrodite terlahir dari buih-buih air kristal dari pulau yang wangi bernama Cyprus. Seperti namanya Aphrodite yang berarti terbangkit dari buih. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan kisah cinta dia, Aphrodite menikah dengan Hephaestus, dewa besi yang pincang. Namun ternyata hatinya berkata lain. Dia telah jatuh cinta pada dewa perang Ares. Mereka pun diketahui terlibat dalam hubungan cinta gelap. Namun tahukah anda mengapa Aphrodite dianggap sebagai simbol kecantikan? Aphrodite adalah seorang dewa muda yang cantik, menarik dan selalu berbusana elegan. Aphrodite juga dewi yang dikenal suka mengenakan perhiasan di tubuhnya. Bulu mata dia lentik dan senyumannya sangat menawan. Tubuh dia juga sangat-sangat menarik, seolah-olah menawan mata yang memandang. Sebagai dewi yang cantik dan menawan,
Aphrodite juga dikenal sebagai dewa yang membangkitkan gairah muda bagi para dewa lainnya dan juga manusia. Selain itu, ia dihubungkan dengan kejadian mati dan hidup kembali bagi seluruh makhluk hidup. Sifat dan karakter Aphrodite memang semenarik paras dia. Namun seorang pujangga bernama Homer menggambarkan pada puisinya bahawa Aphrodite merupakan sosok yang lemah dan penakut. So, inilah sedikit info tentang Aphrodite. So, dari segi fakta dan apa yang disampaikan tadi pun, aku rasa korang dah boleh dapat teaser sikit dah tentang teori yang dibuat dari nakama kita ni kan. Jadi antara persamaan yang boleh dikaitkan, first, kita lihat dari keterampilan Aphrodite iaitu kecantikan dia. Aphrodite telah ditonjolkan dalam seni barat sebagai simbol kecantikan. Tidak ada lelaki atau dewa yang dapat menahan kecantikan Aphrodite. Dan kita dapat lihat banyak scene di mana ramai orang yang jatuh cinta melihat Nami. Contohnya seperti abang-abang Sanji dan juga Sanji sendiri. Dan tidak lupa juga pada Nami Happiness Punch yang boleh menjadi senjata yang lebih berbahaya berbanding Haoshoku dan Supreme Haki. Dalam SBS volume 74, Oda menjawab kepada peminat yang bertanya soalan, berapa orang yang Nami kalahkan dengan menggunakan Happiness Punch? Kalau Luffy punya Haoshoku Haki boleh kalahkan 50,000 orang. Lalu Oda menjawab, kalau lawan di antara jarak kelihatan, Nami akan kalah. Tetapi kalau boleh menggunakan visual Denden Mushi, Nami akan dapat menyerang berbagai tempat di seluruh dunia sekaligus. Macam yang kita boleh lihat dalam scene bath house di Wano. Saat kain tuala Nami terjatuh, bukan sahaja Sanji yang menjadi rapuh, malah semua lelaki dan juga perempuan turut tidak dapat menanganinya. Dan ada satu lagi fakta menarik tentang Nami ni, kalau kita boleh tengok sebelum ni pun, Luffy pernah ternampak tubuh buah Hancock tanpa celana dan busana kan. Tapi Luffy relax je. Tapi bila Luffy tengok tubuh Nami je, berdarah hidung dia. So kat sini sedikit sebanyak menjadi bukti penyokong untuk fakta di atas. Terusnya adalah berkenaan dengan buah oren. Dalam banyak bahasa, oren disebut sebagai apple emas. Contoh bahasa Latin, Pomumaurantium menggambarkan oren sebagai buah apple emas. Selepas beberapa tahun lamanya, pemikiran bahawa mitos apple emas sebenarnya adalah oren yang tidak diketahui oleh Eropah dan Mediterranean sebelum zaman pertengahan. Teori kedua adalah Island of Cyprus and Cats, the cat burglar Nami. Cyprus mempunyai peranan penting dalam mitologi Yunani, berada di tempat lahir Aphrodite juga, berkait dengan kucing. Lebih banyak kucing tinggal di Cyprus daripada manusia. Populasi kucing Cyprus sekarang dah meningkat 1.5 juta. Terdapat baka kucing bernama Aphrodite Giant yang berasal dari Cyprus. Dan dalam satu color spread yang memperlihatkan kru Luffy dengan haiwan doppelganger mereka, kat sini kita dapat melihat Nami sedang memeluk seekor kucing. Lepas tu kita boleh lihat panggilan Sanji dekat Nami. Kan Sanji panggil Nami dengan Nami Swan, which is the sacred animal to Aphrodite. So untuk yang ni, nakama kita sharekan yang angsa jenis swan ni selalu memainkan peranan besar dalam mitologi Yunani. Ia berfungsi sebagai simbol keindahan dan cinta. Dan kita sering juga melihat Sanji memanggil Nami dengan panggilan Nami Swan. Mungkin itu adalah hint yang diberikan oleh Oda dan benda itu adalah sebenarnya disengajakan. Seterusnya, kalau kita tengok dekat arc Enies Lobby dan Whole Cake Island arc, kalau kita lihat dua arc di atas, kita boleh lihat yang di Enies Lobby, Nami menggunakan kekuatan penuh Perfect Climb Attack ke atas Marine dan juga World Government Army. Dan di Whole Cake Island pula, kita boleh lihat yang Nami menggunakan sepenuh kekuatan Egg Weather dan Climb Attack untuk menyerang Army Big Mom. Tetapi selepas itu, kita diberikan scene yang lebih gempak di mana Nami menggunakan Egg Weather, Cloud dan Zeus untuk menyerang Big Mom dengan peti yang sangat besar. Siapa nakama first? Dalam segmen SNFR ini, aku nak highlight satu Telegram channel bernama Lucina FX. Lucina FX menawarkan kepada kita education and training tentang tata cara untuk meraih pendapatan bersumberkan trading. Kali ini merupakan ambilan yang ke-6 dah. Dan untuk sesi kali ini, kelas yang akan disediakan termasuklah Advanced SNR, Ultimate Candlestick, Breakout Power, Fake Pattern dan Sideway Killer. Korang hanya perlu invest RM300 sahaja untuk sertai Circle Lucina ini. Tapi sekiranya korang menggunakan promo code KIMISCOVERTO, korang layak untuk mendapat diskaun 50%. What are you waiting for, gang? Join sekarang dan berpeluang mendapat free e-video Lucina Mastery, e-book Mastery percuma, setup XAU USD dan private discussion group. Cepat, gang, tempat limited to 50 orang sahaja. Dan kalau cukup 50 orang, diorang akan adakan giveaway bernilai $250 USD. Link are provided in the description down below.
Anda mencari barangan untuk outfit of the day OOTD? Jom kita singgah ke IG Shop hzstore.official. HZ Store menawarkan pelbagai pilihan pakaian untuk OOTD korang. Ada kasut yang cukup-cukup cantik. Baru ni diorang ada hantar kasut aku. Memang ngam habis, gang. Mantul berkicap jalan. Lepas tu diorang ada baju pun diorang ada juga hantar kat aku. Korang perasan tak baju yang aku pakai dalam video-video lepas? Tu baju diorang lah tu. Dah lah barang cun, penghantaran terpantas. Pemurah pula tu. Siap boleh bagi-bagi macam gitu je kat aku kan. So gang, jangan risau untuk OOTD anda. IG Shop HZ Store ada penyelesaiannya. Dan diorang juga ada Shopee Shop. So korang boleh visit IG dengan Shopee diorang lepas ni. Okay, link provided in the description. Alright, kita patah balik kepada hint yang Oda bagi. Nami dan Shirahoshi, Poseidon, Zeus dan Hera adalah anak kepada Cronus yang merupakan Titan. Mungkin sebab itulah kita dapat lihat yang dekat Fishman ada ikan duyung bersaiz Titan. Sedangkan untuk Zeus dan Hera pula, diorang ni hanyalah soul yang diberikan oleh Big Mom, dan Big Mom pula adalah Titan. Dan dalam mitologi Greek, Cronus memotong Uranus menggunakan sabit dan membuangnya ke lautan. Dan disebabkan itu, darah daripada Uranus menjadi buih dan lahirnya Aphrodite. Dengan kata lain, Aphrodite adalah pewaris utama daripada Uranus. So sekarang kita masih lagi tak tahu latar belakang Nami atau siapakah mak bapak Nami. Namun mungkin Nami adalah pewaris utama Uranus dan mungkin akan dibocorkan rahsianya saat di Marijoa. Kerana kita dapat lihat yang di Arc Marineford, Marine membocorkan rahsia nama ayah Ace dan ayah Luffy. Dan mungkin di Marijoa kita akan digemparkan dengan 2 ancient weapon. Dan mungkin Luffy je yang tak sedar sebenarnya dia dah ada 3 ancient weapon. Lepas tu kita tengok pula waktu perkahwinan Nami dan Absalom tu. Dalam mitologi Yunani atau Greek, Aphrodite pernah dikahwinkan dengan Hephaestus. Dan Hephaestus ni pula adalah dewa yang paling hodoh. Dan yang menariknya, Hephaestus ni pernah menangkap Aphrodite curang dengan menggunakan jala yang tidak boleh dilihat atau invisible. Dan dekat thriller bab pula, kita boleh lihat yang Nami hampir dikahwinkan dengan Absalom. Tapi tak adalah nak cakap yang Absalom tu hodoh. Cumanya kita pun tak boleh nak cakap juga yang Absalom tu handsome kalau nak bandingkan dengan Sanji. Dan kita sendiri tahu yang Absalom mempunyai kuasa invisible, membuatkan dia tidak boleh dilihat. Jadi konklusinya di sini, nakama kita ni bagi teori yang mungkin Luffy dah ada the ancient weapon tapi dia tak sedar, dan the ancient weapon itu adalah Nami. Nakama kita ni cakap yang kaitan Nami dan Aphrodite ni mungkin adalah Uranus berdasarkan sejarah Aphrodite ini. So what do you guys think? For me, aku memang sangat-sangat suka berteori, sangat-sangat suka baca dan mendengar teori. So any teori dari mana-mana je source, aku akan raikan. But if you guys have other opinion, jangan simpan seorang-seorang. Kita kongsikan sama-sama. Dan kalau korang juga ada teori korang sendiri tentang apa-apa saja, but limited to One Piece je lah kan, korang boleh share dekat aku, okay? Atau korang sendiri nak sampaikan teori korang dalam bentuk video, korang boleh hantar kat aku juga dan aku akan letakkan dalam segmen What Up Anime. Okay, so guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Kita selalu minta dekat Allah untuk menjadi kuat, gagah dan kental. Allah gives us difficulties to make us strong. Kita selalu meminta kepada Allah agar dikurniakan kecerdikan, kepandaian dan kepintaran untuk berfikir. And Allah gave us problems to us so that when we solve it, it makes us wiser. Kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, kurniakan aku keberanian dalam diri. And Allah gave us dangers to overcome. And we always ask to Allah for love. And Allah bring to us troubled people so that we can help just to unlock rasa cinta dalam diri kita. Ingatlah my brother, doa kita selalu terjawab oleh Allah. Cuma kita yang tak sedar. Kadang Allah menjawab doa kita dalam bentuk suka, kadang Allah menjawab doa kita dalam bentuk duka. Teruskanlah berdoa kerana Allah suka orang yang berdoa. Allah suka orang yang berdoa walaupun permintaannya hanya sebutir garam. Remember my brother, doa itu adalah senjata orang mukmin. Sabda Nabi SAW, tidak akan binasa orang itu selagi dia terus berdoa kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang akan kembali setelah ianya pergi melainkan doa. Mintalah kepada Allah apa sahaja hajat yang kita inginkan. Pasti dan pasti Allah akan menjawab doa kita tersebut. Dan until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi